soalan yang keempat. Okey. Soalan keempat ni kita dah masuk kepada bab daya dan gerakan, bab 2. Soalan 1 hingga 3 adalah daripada bab pengenalan kepada fizik. Okey. Okay, untuk soalan yang keempat ni, okey, kalau kamu lihat, okey, okey, Rajah menunjukkan satu pita, iaitu pita detik lah, 3 detik. Okey, berapakah jumlah sesaran? Okey, jumlah sesaran. Okey, jadi kalau kita lihat dekat sini, okey, so ini adalah pita detik pertama, yang belah kiri pita detik pertama, yang belah kanan pita detik yang terakhir. Jadi untuk dapatkan jumlah sesaran, kita hanya tambahkan sajalah, okey, dia punya panjang pita detik tu. Kan 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8. Okey, boleh berapa? So 2 tambah 4 6. 6 tambah 6 12. Okey. Jadi 12 tambah 8 kamu akan dapat 20. Jadi kamu lihat dekat sini unit dia sentimeter. Jadi jumlah sesaran yang digerakkan oleh objek tu yang mendari pita detik tu adalah 20 cm. Okey, senang je lah. Kamu kira lah berapa panjang pita detik tu. Okey, maksudnya panjang pita detik tu mewakili sesaran yang dilalui oleh objek tu. Okey, boleh faham setakat ni? Okey, itu nombor 4, mudah je. Okey, so untuk soalan kelima ni adalah tentang kesan inersia. Okey, jadi kamu kena ingat, inersia ni dia tentang kecenderungan sesuatu objek tu untuk berada dalam keadaan bergon ataupun bergerak dalam laju mala pada garis lurus. Okey, itu adalah maksud kepada inersia. Dia berkaitan dengan hukum gerakan Newton yang pertama. Okey, so jadi dekat sini kamu kena kenal gambar rajah yang menunjukkan inersia. Okey, yang pertama ni adalah kita nak mengetatkan kepala tukul. Okey, dengan cara kita hentakkan pemegang tukul dekat tempat yang keras. Okey, kemudian kita hentikan pergerakan tukul dengan tiba-tiba, menyebabkan dia punya kepala tukul ni dia akan masuk dekat pemegang tukul ni. Okey, jadi gambar pertama ni adalah untuk mengetatkan kepala tukul. Okey, yang kedua ni adalah roket yang bergerak ke angkasa. Okey, maksudnya roket ni dia perlukan daya yang besar ke atas. Okey, dengan cara dia keluarkan enjin dia yang besar tu, dia akan keluarkan daya yang besar ke bawah. Okey, ini yang B, roket lah. Okey, sini payung terjun. Okey, maksudnya kegunaan payung terjun ni untuk nak memperlahankan pergerakan ahli penerjun tu. Okey, kalau yang ini mengayuh basikal. Okey, jadi untuk kesan inersia ni jawapan dia adalah A. Okey, maksudnya bila kita gerakkan tukul berserta dengan kepala tukul tu, kemudian kita hentikan dengan tiba-tiba, jadi inersia tu dialami oleh kepala tukul ni. Okey, jadi kepala tukul ni dia tak berhenti, so dia akan masuk ke dalam pemegang tukul. Okey, maksudnya bila kita gerakkan tukul berserta pemegang dia dua-dua bergerak, so tiba-tiba pemegang tukul yang berhenti, tetapi dia punya kepala tukul tu dia akan masuk ke dalam pemegang tukul. So ini adalah inersia lah. Okey, kalau yang B ni dia tentang prinsip keabadian, okey, momentum. Okey, iaitu momentum ke atas sama dengan momentum ke bawah. Okey, momentum ke atas, tujuan ke atas enjin roket tu sama dengan daya yang dikeluarkan oleh exhaust dia. Okey, itu prinsip momentum lah. Okey, kalau yang payung terjun ni dia lebih kepada daya impuls. Okey, daya impuls sebab apa? Sebab bila kita pakai payung terjun, okey, hal laju orang yang berada dekat payung terjun tu akan perlahan lah. Okey, so bila dia mendarat, dia boleh mendarat dengan selamat. Okey, maksudnya hal laju dia berkurang lah masa mendarat tu. Jadi daya impuls yang kena pada kaki dia adalah kecil. Untuk memanjangkan masa dia berhentilah sampai dekat tanah. Okey, kalau yang berbasikal ni dia lebih kepada daya bersih. Okey, daya bersih ataupun daripada hukum Newton kedua pun boleh. F sama dengan MA, kan, maksudnya kayuhan daripada kaki dia tu, okey, kena tolak dengan daya geseran. Yang ni daripada daya ke depan lah. Okey, ada jugalah rintangan udara. Jadi untuk yang D ni lebih kepada hukum Newton kedua tentang daya bersih. Okey, boleh. Untuk nombor 5 inersia, senang aja. Okey, kita lihat yang ke-6. Okey,
Rajah menunjukkan hasil tambah daya 6 Newton dan 8 Newton. Okey, yang mana antara rajah berikut adalah betul mengenai hasil tambah secara vektor daya-daya 6 Newton dan 8 Newton. Okey, kalau kita lihat dekat sini segitiga vektor ni yang ada pada segitiga bersudut tegak sebab kat sini semua 90 darjah kan. Okey. Okey, jadi kalau kita lihat guna teorem Pythagoras, okey, dalam subjek matematik kita akan dapat 10 kan untuk hipotenus kalau kita cuba kira okey, 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2, okey, dapat 100. Okey, jadi punca kuasa 2 untuk 100 kita dapat 10. Okey, jadi betul lah berdasarkan segitiga ni dia adalah menggunakan teorem Pythagoras. Okey, soalan dia, yang mana antara berikut adalah betul mengenai hasil tambah secara vektor daya-daya 6 dan 8 Newton. Okey, so dekat sini dia kata hasil tambah, okey, 6 Newton dan 8 Newton. Okey, jadi dekat sini kamu kena cari daya yang dia punya pergerakan hipotenus daya tu, iaitu 10 Newton tu, dia mesti sama dengan daya 8 dengan 6. Maksudnya macam ni lah. Okey, kalau contoh cikgu bagi okey. Okey, katakanlah yang ke atas ni adalah 8. Okey, yang ke kanan ni adalah 6. So automatik 10 dia ke sini lah. Faham tak? Daya-daya paduan lah, kita boleh katakan tentang daya paduan 8 tambah 6 dapat 10. Okey, jadi kalau kita lihat kat sini okey, yang A 6 ke atas, 8 ke kanan. Okey, jadi dapat 10. Okey, kalau yang C ni, kalau kita lihat kalau kita lukis secara paksi Y dengan X, okey, kita warna merah okey, kita akan dapat macam ni. Okey, ke atas ni 6, okey, lepas tu ke kanan ni adalah 8. So kita dapat 10 tu ke sini. Okey, sebab dia kata yang manakah hasil tambah. Maksudnya bila kita tarik paksi Y dengan X tu, iaitu 6 dengan 8, kita tarik tu 10 tu mestilah ke sini, betul tak? So yang ni salah lah, yang C. Okey, kalau kita lihat yang A, okey, 6 paksi Y ke atas, 8 paksi X ke kanan, jadi 10 ke sini. Okey, jadi kita lihat A ni betul lah. Okey, kita tengok B pula okey, B ni kalau kita lihat 6 ke atas, 8, okey, 6 ke atas, 8 ni ke kiri, dan 10 tu ke sini. Jadi kalau kita nampak macam tak kena kan, dia sepatutnya dia mesti, kalau kita tarik tu mesti bergerak pada arah 8 dengan 6 tu lah, antara 8 dengan 6 tu. Okey, jadi dia sama macam C lah, dia tak orang kata apa, hasil tambah daya 8 dengan 6 tu dia tak sama arah dengan 10 tu. Kan, jadi B ni salah. Okey, kalau kita lihat yang ni okey, 8 ke kanan, 6 ke bawah. Okey, lepas tu 10 ke sini. Oh tak, dia macam tak kena juga kan. Sepatutnya 10 tu mestilah ke sini. Okey, salah. So jawapan dia adalah A. Faham tak? Okey, soalan dia maksudnya kamu bayangkan ada satu objek kat sini. Ni objek, kita tarik objek tu. Seorang tarik dengan daya 6 Newton, seorang lagi tarik dengan daya 8 Newton. So objek ni mesti bergerak ke arah 10 Newton macam tu. Okey, dia punya arah dia, sebab vektor ni sama juga dengan kuantiti vektor dari tu, dia ada magnitude penting, arah pun penting. Dia ada magnitude dengan arah, so kena consider dua-dua lah. Okey, boleh. Okey, antara tips yang kedua, okey, kalau kamu lihat 6 dengan 8 ni, okey, dia punya arah dia macam ni lah. Kalau 6 ke kanan, 8 ke atas, 10 tu mesti yang antara 8 dengan 6. Okey, macam tu lah. Okey, boleh. Jadi kalau kamu lihat yang C ni, nampak 6 dengan 8 dengan 10 ni, tiba-tiba 10 dekat sini. Ini yang salah. Okey, yang ni tiba-tiba 10 dekat luar ni. Dia mesti daya paduan tu antara 8 dengan 6. Okey, macam ni lah. 6, 8, daya paduan dia 10 tengah-tengah, dia punya hipotenus dia. Okey, boleh So, itu soalan 6 lah. Okey, tips dia adalah kamu kena cari daya paduan antara 6 dengan 8 tu. Dia mesti antara
6 dengan 8. Daya paduan 10 Newton tu antara 6 dengan 8 Newton. Okey, boleh. Itu soalan nombor 6. Okey, kita lihat soalan yang ke-7. Okey, ujian beg udara dalam sebuah kereta. Apakah fungsi beg udara itu? Okey, jadi kat sini rajah 2 ni bila kita buat ujian, okey, nak uji beg udara kereta tu berfungsi atau tak, kita gunakan patung lah, bukan orang sebenar. Okey, so jadi bila berlaku kemalangan, okey, beg udara akan terbuka dan patung tu akan, kepala dia terhantuk pada beg udara. Okey, jadi kalau lihat dekat pilihan jawapan, fungsi beg udara menambahkan geseran, menambahkan momentum, mengurangkan impas, mengurangkan daya impas. Okey, jadi jawapan yang terbaik dia adalah D. Okey, kenapa bukan C? Okey, A dengan B confirm salah lah. Okey, kenapa bukan C? Okey, sebab formula kita pakai adalah M sama dengan F sama dengan MV tolak dengan MU bahagi dengan T. Okey, iaitu MV tolak MU ni adalah perubahan momentum bahagi dengan masa. Jadi bila kepala kita ataupun kepala patung ni terkena pada beg udara ni, okey, masa pelanggaran akan jadi panjang. Okey, maksudnya dia punya T ni bertambah, F ni berkurang. Okey, jadi maksudnya bila kepala patung ni terkena pada beg udara, masa untuk pelanggaran, okey, masa kepala dengan beg udara tu berlanggar dan akhirnya berhenti tu jadi panjang. Okey, menyebabkan daya impas berkurang. So dia kecederaan yang dialami tu akan jadi kurang. Okey, sebab daya impas berkurang. Okey, sebab tu C ni tak tepat, sebab ada jawapan D yang lebih tepat. Okey, boleh. Kalau nak kata impas formula dia adalah FT sama dengan MV tolak dengan MU. Itu impas. Impas ni maksudnya kita tak bahagi dengan masa. Kalau daya impas, T ni buat turun bawah jadi daya impas. Okey, boleh. Beza impas dengan daya impas. Okey, faham itulah maksudnya bila tiba-tiba dalam keadaan brake kecemasan ataupun kita brake, ada orang melintas, kita brake, badan kita akan ke depan tu disebabkan oleh inersia. So bila kepala terkena pada beg udara tu, dia adalah daya impas. Okey, samalah seatbelt ni pun sebenarnya nak menghalang badan kita daripada terkedepan, terhumban ke depan. Okey, itu soalan ke-7. Okey, untuk yang ke-8. Okey, sebiji buah durian sedang jatuh dari pokok, kuantiti fizik yang manakah kekal malar? Okey, dia nak yang kuantiti yang kekal malar. Maksudnya yang daripada buah durian tu jatuh tu, kuantiti tu tak berubah pun. Okey, macam inilah buah durian tu. Okey, ni ada buah durian lah kat sini kan. Okey, so buah durian ni jatuh ke bawah, yang manakah malar? Ini tanah lah. Ini buah durian kat bawah. Okey, so yang pertama halaju akhir. Okey, so bila buah durian ni jatuh, kita boleh anggap dia jatuh dengan kita boleh namakan sebagai jatuh bebas. Okey, boleh, ataupun free fall. Okey, satu benda yang kamu kena dalam free fall ni, dia halaju bertambah. Maksudnya bila objek tu jatuh secara free fall, halaju dia akan meningkat. Daripada mula-mula dekat sini halaju dia kosong, lepas tu halaju dia bertambah 10, 20, 30, 40, ikutlah. Kalau pokok durian tu tinggi, okey, bila buah durian tu sampai dekat bawah tu, halaju dia lagi besar kan, sebab bila jatuh bebas halaju bertambah. Jadi kamu lihat halaju bertambah. Yang kedua, pecutan seragam. Okey, jadi untuk soalan ni, kuantiti fizik mana yang kekal malar? So jawapan dia apa? Pecutan lah, iaitu kadar perubahan halaju. Kan, kadar perubahan halaju ni maksudnya pecutan lah. Sebab pecutan sama dengan V tolak dengan U bahagi dengan T. Kan, iaitu pecutan ni adalah kadar perubahan halaju. Halaju akhir tolak halaju awal bahagi dengan masa. Okey, boleh. Kalau kadar perubahan sasaran ni adalah kadar perubahan sasaran ni maksudnya halaju. V sama dengan S bahagi dengan T. Okey, boleh. Jadi untuk soalan ni dia bagi tahu dalam istilah definisi kepada pecutan. Jadi yang kamu kena ingat inilah. Okey, pecutan dia seragam. Maksudnya bila objek jatuh bebas, buah kelapa ke kita lepaskan
berbola logam daripada bangunan pun sama juga. Laju berbola logam tu akan bertambah, pecutan dia sama je, iaitu pecutan dia berapa? 10 ms negatif 2. Maksudnya peningkatan hal laju dia seragam. Kosong naik jadi berapa? 10 tambah 10 jadi 20, 20 tambah 10 jadi 30, 30 tambah 10 jadi 40. Jadi peningkatan hal laju dengan masa tu seragam. Sebab tu dipanggil pecutan seragam. Hal laju dia bertambah. Jadi tolong ingatlah, untuk jatuh bebas yang bertambah adalah hal laju. Okey, yang kekal mala adalah pecutan objek. Okey, boleh. Jadi maksudnya kalau lagi tinggi objek tu dilepaskan dari bangunan lagi tinggi, maksudnya hal laju objek tu bila sampai dekat bawah tu lagi besar. Okey, boleh. Itu untuk jatuh bebas. Boleh soalan 8 ni selalu keluar macam ni. Okey. 9. Okey, daya yang bertindak ke atas sebuah kapal terbang yang bergerak ke hadapan dengan satu pecutan. Okey, soalan dah beritahu kapal terbang ni bergerak dengan pecutan. Okey, iaitu daya tujah ke depan ni lah. Okey, menyebabkan pecutan terhasil. Okey. Soalan, pernyataan manakah betul untuk menerangkan daya-daya yang bertindak ke atas kapal terbang? Okay. Jadi kamu kena ingat untuk soalan Rajah 3 ni, kapal terbang bergerak ke depan dengan pecutan. Maksudnya hal laju kapal terbang tu bertambah. Hal laju bertambah. Jadi kat sini kita kena guna konsep hukum Newton kedua, iaitu F net sama dengan ma. Okay, F net ni adalah daya bersih. Daya bersih sama dengan jisim objek darab dengan pecutan objek. Sekarang soalan bagi tahu kapal terbang ni bergerak dengan pecutan. So bila kapal terbang bergerak dengan pecutan, maksudnya ada nilai daya bersih pada kapal terbang tu. Ada nilai daya bersih. Jadi maksudnya daya bersih yang ada dekat sini adalah antara daya tujah ke depan dengan daya seretan. Okey. Jadi macam mana kita nak dapatkan daya bersih ni ada nilai? Okey, contohlah kita ambil daya tujah ke depan ni, kita ambil 1000 Newton. Okey, daya seretan katakanlah kita ambil berapa? 300 Newton. Okey. Jadi untuk daya bersih ni kita boleh kira 1000 tolak 300 sama dengan MA. Okey, macam mana kita tahu sama dengan MA? Sebab daripada hukum Newton kedua. Okey, kemudian kita dah tahu dah. Soalan dah cakap kapal terbang bergerak dengan pecutan. Maksudnya A ni ada nilai. A tu ada nilai lah, bukan kosong. Okey, jadi bila A tu ada nilai darab dengan jisim, dapatlah suatu nilai. Kat sini 1000 tolak 300 dapat 700. Okey, 700 tu adalah dia punya daya bersih tu. Okey, jadi kalau nak tahu pecutan kita bahagilah. A sama dengan 700 bahagi M. Okay, boleh. Ni cikgu bagi contoh je lah, 1000 dengan 300. Okay, mungkin lagi besar lah untuk kapal terbang kan. Jadi nilai yang cikgu bagi ni adalah untuk kita nak kena pasti macam mana nak kira pecutan untuk sesuatu objek yang bergerak dengan pecutan. Okay, boleh. Jadi A ni kita dapat nilai 700 bahagi M. Katalah M dia berapa? 500 kg. 700 bagi 500 lah, dapatlah nilai pecutan kapal terbang. Okay. Jadi dekat sini yang kamu kena ingat, bila sesuatu objek bergerak dengan pecutan, daya ke depan lagi besar daripada daya ke belakang. Okay, iaitu daya ke depan 1000, daya ke belakang 300. Contohlah. Okay. Macam mana pula kalau objek bergerak dengan hal laju seragam? Okay, hal laju seragam. Okay, katalah ni objek Okay, jadi kalau hal laju seragam, daya ke depan katakanlah 500 Newton, daya ke belakang pun mesti 500 Newton. Barulah objek ni bergerak dengan hal laju seragam. Bila hal laju seragam maksudnya acceleration, pecutan dia sama dengan kosong. Okay, boleh faham ini untuk asas lah, untuk bab 2 ni. Jadi memang kena tahu istilah dia. Okay, bila kata ada pecutan, daya ke depan lagi besar daripada daya ke belakang. Okay, kenapa tak dia cakap tentang daya angkat dengan berat? Sebab dia kata bergerak ke hadapan. Maksudnya ke depan ni adalah yang ni lah, daya tujah hadapan dengan daya seretan. Daya angkat dengan berat ni untuk kapal terbang tu naik ke atas. Okay, maksudnya kalau kapal terbang tu nak terbang ataupun nak orang bagi take off kan, so daya angkat kena lagi besar daripada berat. Okay, itu dalam lebih kepada prinsip prinsip
prinsip Bernoulli bab 3. Okey. So dekat sini dia nak uji kita tentang istilah pecutan. Okey, boleh. So kenapa 1000 tolak 300 bukannya 300 tolak 1000? Okey, jawapannya kalau kita lihat kapal terbang ni bergerak ke kiri kan. So mesti ambil daya ke kiri tolak daya yang ke kanan, mesti melawan arah. Okey, kalau kamu buat 300 tolak 1000 tu dapat negatif kan. Maksudnya salah dari segi penolakan lah. Dia mesti daya besar tolak daya kecil. Okey, boleh faham jadi itulah untuk soalan nombor 9 kena ingat istilah tu. Pecutan maksudnya daya bersih dia ada nilai. Okey, kalau hal laju seragam, pecutan dia kosong, maksudnya daya bersih dia pun kosong kan. 500 tolak 500 dapat kosong lah. Okey, jadi kita dapat kalau untuk yang ni Fnet sama dengan MA, kita dapat apa? Fnet 500 tolak 500 dapat kosong. Jadi kosong darab dengan M dapat kosong lah. Sebab tu A dia kosong. Okey, katakanlah kalau M ni pun 10 kg. So tetap kita akan dapat acceleration dia adalah kosong. Okey, boleh. Jadi ingat istilah tu lah. Okey, kalau pecutan dia punya daya bersih dia ada nilai. Kalau hal laju seragam, pecutan dia kosong, daya bersih dia pun kosong. Jadi kalau dekat sini kita lihat jawapan dia apa? Tujah ke depan lebih besar daripada seretan. So jawapan dia adalah C. Okey, boleh. Okey, soalan 10. Okey, soalan 10 ni adalah soalan spring. Kalau dalam bab 2 tu dah hujung dah. Okey, 3 susunan spring RST, semua spring yang digunakan adalah serupa. Serupa ni maksudnya samalah, spring ni semuanya sama. Okey, perbandingan bagi jumlah pemanjangan susunan spring RST yang mana yang betul apabila 500 gram beban digantung. Okey, so dia nak jumlah pemanjangan susunan spring, maksudnya susunan spring mana yang paling panjang, kan, paling panjang, paling pendek macam tu. Okey, so dekat sini kamu kena ingat sistem kita panggil susunan spring. Dia macam litar elektrik juga, dia ada susunan bersiri dengan selari. Okey, kalau kita lihat yang R okey, kalau kamu lihat R, dua spring dipasang secara selari sebelah-sebelah. Okey, jadi beban 500 gram ni dia akan dibahagi dua. Maksudnya spring belah kiri akan menanggung beban 250 gram, spring belah kanan pun akan gantung ataupun akan menanggung 250 gram. Okey, boleh. Okey, kalau S, kalau kita ada S, ada 3 spring, 2 spring ada dekat bahagian atas, 1 spring dekat bawah. Okey, jadi konsep dia ada 2 tingkat. Okey, dalam S ni ada 2 tingkat. Tingkat atas ada 2 spring, tingkat bawah ada 1 spring. Okey, kemudian setiap tingkat akan menanggung beban yang sama banyak dengan beban bawah. Okey, jadi untuk tingkat bawah ni dia akan tanggung 500 gram, tingkat atas pun akan tanggung 500 gram. Okey, faham? Okey, tapi kenapa R macam ni dia? Sebab R ni ada satu tingkat. Jadi bila R satu tingkat, maksudnya beban yang dia tanggung samalah 500 gram. So dia bahagi 2, 250 lah. Okey, kalau S ada 2 tingkat, tingkat atas 500, tingkat bawah pun 500. Okey, jadi tingkat atas ada 2 spring, jadi dia akan tanggung 250. Ini pun 250. Yang bawah ni sebab dia ada satu saja spring, so beban yang dia kena tanggung adalah 500 gram. Okay, nampak tak dia punya konsep susunan spring tu berdasarkan berapa bilangan spring dan berapa lapis spring tu ada. Okay, boleh. Okay, untuk T sama juga macam S, dia ada 2 lapis. Jadi kita faham konsep asas dia, setiap lapisan akan menanggung beban yang sama dengan beban di bawah. Jadi yang atas ni akan tanggung 500 gram, yang bawah ni pun akan tanggung 500 gram. Okey, so disebabkan bawah ni ada 2, 500 bahagi 2 lah, 250. Ini pun 250. Okey, kalau yang atas ni ada 4, okey, kita bahagilah. Oh, dapat 125. Okey, dapat 125. Jadi setiap satu spring ni akan tanggung 125 gram. Okey, 500 bagi 4, yang ni pun samalah 125 gram, samalah. Okey, 125 gram. Okey,
Jadi untuk kat sini kalau kita lihat kan, okey, spring ni dia akan meregang ikut beban yang dia tanggung. Okey, ikut beban yang dia tanggung. Okey, sekarang ni soalan dia nak apa? Yang manakah betul apabila 500 gram beban digantung? Okey, jumlah pemanjangan. Okey, maksudnya kita kena cari yang paling panjang kepada yang paling pendek lah, depend pada soalan ni lah. So yang paling meregang adalah S lah. Sebab S ni yang bawah ni dia tanggung sorang-sorang. So dia akan meregang paling panjang yang bawah ni. Kemudian yang bawah ni, yang atas ni pula 250. Okey. Okey, lepas tu kalau kita lihat lagi antara R dengan T ni. Okey, kalau kita tengok yang R ni pula dia punya panjang dia 200, dia punya beban yang ditanggung 250 gram. Okey, so jadi dia akan memanjang. Okey, kalau kita lihat dekat sini. Okey, yang paling panjang 500 250, yang ni 250 125. Okey, so jadi yang ni lah, ni paling panjang. Ni nombor 2, yang ni nombor 3 kan, sebab beban yang dia tanggung 250 ni. So dia meregang yang paling pendek lah total. Okey, total kat sini maksudnya yang ni daripada atas ni sampai bawah ni dia punya pemanjangan yang kita kena cari. Okey, boleh. Jadi yang nombor 1 adalah yang ni, sebab dia akan meregang paling panjang. Sebab dia ada beban yang dia tanggung 500 dengan 250. Kalau yang T ni dia tanggung 250 dengan 125 je. Sebab kita akan kira pemanjangan tu berdasarkan satu lapisan. Jadi lapisan paling bawah dia tanggung 250 gram, lapisan atas, spring atas dia tanggung 125. Kalau S dia tanggung 500 dengan 250. So jadi S yang paling panjang. Okey. Jadi kalau dia ada kat sini, S lebih besar daripada T, lebih besar daripada R. Jadi jawapan dia A lah kan. Cuma dia tak bagi kat sini, soalan ni dia tak cakap pemanjangan tu ikut turutan menaik atau menurun. Jadi maksudnya kita faham dekat sini daripada pemanjangan yang ni lah, dia punya lagi besar ataupun lagi kecil kan. Kalau kat sini pilihan jawapan yang ada semua lagi besar. Jadi maksudnya daripada pemanjangan yang panjang kepada pemanjangan yang paling pendek. Jadi S paling panjang, R paling pendek. Okey, boleh. Okey, jadi saya rasa untuk soalan 1 hingga 10 ni itu saja untuk bab pengenalan kepada fizik dan juga daya dan gerakan. Ini untuk bahagian 1. Okey, jadi kita jumpa lagi untuk next video untuk soalan bab daya dan tekanan dan juga haba. Okey, jadi terima kasih untuk video kali part pertama ni. Okey, jadi kalau ada apa-apa boleh komen kat bawah. Okey, jangan lupa like, share, subscribe. Okey, gunakan masa yang ada ni untuk kamu revision. Okey, jadi jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih.